Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey kelas, hari ni kita sambung lagi perbincangan buku teks tahun 6 KSSR Semakan kita. Hari ni kita berada dalam muka surat 40. Okey, sebelum ni kita dah berbincang tentang beberapa eksperimen untuk melihat apakah aktiviti yang dilakukan oleh mikroorganisma. Jadi hari ni kita pergi kepada sambungan daripada perbincangan tersebut ya. Okey, selepas mereka membuat 3 aktiviti tu, selepas menjalankan aktiviti, Chua dan rakan-rakannya berkongsi tentang pemerhatian yang diperolehi oleh mereka. Dia kata, ukur lilit belon semakin bertambah. Masa dia buat belon tu kan, saya berjaya melihat protozoa bergerak dan berubah kedudukan. Ni seronok ya, awak boleh ambil air kolam tu kan, letak dekat dalam mikroskop, dapat tengok dia bergerak tau. Saya suka lapuk roti juga bertambah. Ini biasa kalau awak simpan dekat rumah pun, roti pun boleh. Boleh nampak lah benda ni. Jadi berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan, apakah kesimpulan yang dapat kamu buat tentang proses hidup mikroorganisma? Jadi kesimpulannya maksudnya mikroorganisma apa? Mikroorganisma bertumbuh, mikroorganisma bergerak dan mikroorganisma bernafas. Jadi mikroorganisma menjalankan proses hidup, bernafas, bergerak dan bertumbuh. Itulah, saya cuba recap baliklah apa yang kita belajar pada sebelum ni video sebelum ni. Jadi hari ini kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ni? Maksudnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ni maksudnya dia tanya apakah yang menyebabkan mikroorganisma tu boleh tumbuh. Kenapa kita sibuk nak belajar benda supaya dia tumbuh? Kita nak bela dia ke? Bukan. Kita belajar benda ni supaya kita dapat lawan dia. Kalau kita tahu faktor dia, contohnya air, dengan ada air dia boleh hidup, kita buanglah air. Bukannya buang air kecil. Kita buang air. Kita buang air daripada makanan tersebut. Kalau kita tahu dia selesa dengan suhu berapa darjah Celsius, kita jangan bagi suhu tu kita panaskan. Itulah puncanya ataupun itulah sebab kenapa kita belajar faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Jom kita pergi dulu masuk. Tu ada yeast segera. Gambar yeast segera belah kanan tu. Cikgu, mengapakah yeast di dalam paket ini tidak boleh bertumbuh? Tidak dapat bertumbuh. Yeast di dalam paket ini tidak dapat bertumbuh kerana masih tidak aktif. Dia bukan mati tau, dia tak aktif je. Bahan-bahan mikroorganisma ni, benda-benda ni, kalau dia masuk dalam peti ais, dia tak mati. Dia cuma tak aktif saja. Tapi kalau dia dibakar, dipanaskan, dia akan matilah. Yeast di dalam paket ini tidak dapat bertumbuh kerana masih tidak aktif. Mikroorganisma akan bertumbuh jika semua keperluan untuk pertumbuhannya adalah mencukupi. Dia tak boleh tumbuh, dia diam. Dia ada dalam tu tapi dia cuma tak aktif saja. Sebab tu kita kena masak kan, bila kita keluarkan dari peti ais. Tu kalau ayam dan sebagainya lah kan. Apakah keperluan untuk pertumbuhan mikroorganisma? Lihat situasi di bawah. Yang pertama, suhu yang sesuai. Kita tengok yang pertama. Faktor pertama adalah suhu. Ayah, semua susu di pasaraya disimpan di ruangan sejuk yang bersuhu rendah. Kenapa? Jika susu disimpan dalam keadaan yang hangat, tahu hangat tu macam panas lah, dengan suhu yang bersesuaian, mikroorganisma pasti bertumbuh dan susu akan menjadi rosak. Bila kita letak kat atas meja je, tak masuk dalam peti ais, kita nak jual benda tu, lama belum tentu orang beli kan, makan masa lama. Jadi letak dekat dalam peti ais. Kalau kita tahu kat luar nanti suhu dia selesa, suhu bilik tu kan, nanti mikroorganisma boleh tumbuh. Maka dia akan rosak. Dia buat apa? Dia rosakkanlah makanan kita. Sebab makanan yang rosak adalah makanan yang ada mikroorganisma. Cikgu dia tanya, adakah suhu yang sesuai merupakan satu daripada faktor pertumbuhan mikroorganisma? Cuba kamu buktikannya melalui eksperimen. Ini boleh buat eksperimen lah kan. Ini barang lebih 3.1.4. Jom kita buat eksperimen. Maka eksperimen pun dijalankan, dicatatkan. Suhu yang sesuai. So kita pergi fokus kepada eksperimen suhu dululah. Tujuan dia apa? Penyataan masalah, adakah suhu yang sesuai akan mempengaruhi keadaan susu? Dia ada soalan dia kata suhu yang sesuai akan mempengaruhi keadaan susu ke? Jadi kalau tujuan biasanya kita akan ambil pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas kan? Jadi pemboleh ubah dimanipulasi dia adalah suhu. Suhu, bacaan suhu. Dan pemboleh ubah yang bergerak balas dia adalah keadaan susu. Jadi kalau tujuan tu kita boleh buat ayat macam ni. Mengkaji hubungan antara bacaan suhu dengan keadaan susu. Boleh juga.
Okey. Ataupun kita boleh juga buat tujuan dengan ayat macam ni. Adakah suhu bukan, tu punya tak masalah. Tujuan kita buat mengkaji sama ada suhu merupakan faktor bagi pertumbuhan mikroorganisma. Itu pun boleh. Okey, dua ayat tu. Kalau kita pakai PMPB tu, kita cakap adakah suhu mengkaji hubungan antara suhu ataupun bacaan suhu dengan keadaan susu. Kalau kita nak guna cara lagi satu, tujuan kita boleh cakap mengkaji sama ada susu merupakan faktor bagi pertumbuhan mikroorganisma. Tu pun boleh. Okey, jadi hipotesis dia apa? Suhu yang sesuai akan menyebabkan mikroorganisma bertumbuh. Okey, itu hipotesis dia lah. Maksudnya kita buat kesimpulan awal kita. Kalau ada suhu yang sesuai, mikroorganisma akan bertumbuh. Okey. Tu jawapan saya lah. Kalau jawapan ada cikgu awak bagi jawapan lain, tu boleh consider lah, boleh bincangkan dan boleh tinggalkan di ruang komen, boleh kita bincang sama-sama. Kalau bagi saya sebenarnya hipotesis ini sebenarnya kita buat PM dengan PB, iaitu jika suhu sesuai, maka susu akan mikroorganisma akan bertumbuh dan merosakkan susu. Kalau ayat simple saya macam tadilah. Okey, suhu yang sesuai akan menyebabkan mikroorganisma bertumbuh. Okey. Jadi pun boleh ubah dimanipulasikan. Dah cakap pun tadi kan. Suhu, bacaan suhu dimanipulasikan. Yang berubah-ubah adalah bacaan suhu. Yang bergerak balas adalah keadaan susu. Keadaan susu. Okey. Yang dimalarkan mestilah kalau kita ada 3 jenis susu, susu tu kena susu yang sama. Jadi jenis susu kena sama. Okey. Kuantiti susu. Ataupun isi padu. Okey. Paling tepat isi padu lah. Isi padu susu kena sama. Kalau semua 100 ml. Okey, jadi alatnya penutup bansen, 2 biji botol berpenutup, termos, bika dan susu segar. Barulah susu segar sekali lagi. Okey. Jadi yang keenam, langkah-langkahnya, sediakan 3 biji gelas yang diisi dengan kuantiti. Nampak? Kuantiti susu segar yang sama. Kuantiti susu segar yang sama ataupun isi padu lah. Jadi susu kena sama, semua satu cawan, satu gelas tu lah. Yang B, tuang susu dari gelas pertama ke dalam botol berlabel A. Tutup botol dan simpan dalam peti ais. Dia sejuk. Okey, botol A tu. Yang kemudian C, tuang susu dari gelas kedua ke dalam botol berlabel B. Tutup botol dan letakkannya dekat tempat bersuhu bilik. Kemudian D, tuang susu dari gelas ketiga ke dalam bika. Okey. Didihkan susu dengan menggunakan penutup bansen. Kemudian tuangkan susu ke dalam termos, tutupkan termos dan biarkannya di atas meja. Maksudnya susu A nanti kita tempat sejuk, susu B dekat suhu bilik. Suhu bilik tu maksudnya suhu persekitaran kita ni lah. Dan yang ketiga adalah masuk dalam termos, kita panaskan. Jadi suhu dia panas. Okey, jadi ada 3 keadaan: sejuk, sederhana dan panas. Okey, jadi data nak buat macam mana? Data tu maksudnya kita ambil data lah. Kita buat jadual. Kan, kita buat jadual. Mula-mula kita buat sebelah kiri kita buat jenis susu ataupun suhu lah. Kita buat ni lah jenis susu lah, bukan jenis susu, kita buat susu. Susu sebelah kanan dia kita buat keadaan susu. Okey, keadaan susu. Kemudian keadaan susu selepas 3 hari. Okey, saya ulang balik semula. Data kita buat jadual, sebelah kiri kita buat susu, sebelah kanan kita buat keadaan susu selepas 3 hari. Okey, jadi susu tu itu adalah susu A, susu B dan susu C. Yang sebelah kanan dia pula kita buatlah susu A adakah rosak, susu B adakah rosak, susu C adakah rosak. Jadi kalau susu A mungkin tiada perubahan, susu B menjadi berketul-ketul kan pemerhatian kita kan. Susu C mungkin tiada perubahan juga, kita tak pasti kan. Tiada perubahan mungkin Jadi itu adalah berdasarkan eksperimen yang awak buat lah. Tapi kalau jawapan saya, susu B tu yang akan rosak nantilah, maksudnya ada ketul-ketul atau likat-likat lah. Okey. Walaupun kita punya pun boleh ubah dimanipulasi adalah suhu, tapi sebabkan kita buat dalam eksperimen ni, kita buat tempat yang berbeza kan. Jadi kita letak ABC, kita label ABC. Sebab itulah kalau dekat dalam jadual tu belah kiri tu kita buat susu sajalah. Nanti kalau buat ayat dia baru kita letakkan PM dan PB tu. Okey. Jadi susu ABC, yang sebelah kanan dia keadaan selepas 3 hari. Okey, sebab dalam ayat tu dia nak 3 hari kan. Okey, kemudian mentafsir data. Okey, mentafsir data kita baca keadaan susu keadaan susu paling cepat rosak pada suhu suhu apa? Suhu bilik. Sebab B tu suhu bilik kan. So kita jawab suhu bilik. Okey. Kemudian yang B,
suhu adalah sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Suhu bilik lah. Kan? Keadaan susu paling cepat rosak pada suhu, ataupun sekejap saya tengok. Okey, mungkin kita boleh jawab macam ni. Keadaan susu paling cepat rosak pada suhu B. Sebab A, B kan. Ataupun aku boleh cakap pada suhu bilik. Jadi suhu bilik ataupun suhu B adalah sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey, kesimpulannya, hipotesis diterima atau ditolak? Tadi hipotesis kita kata suhu yang sesuai menyebabkan mikroorganisma bertumbuh kan. Jadi hipotesis diterima lah. Hipotesis diterima, keadaan susu akan menjadi rosak. Okey, rosak jika suhu susu adalah sesuai. Okey. Alright. Susah juga kan nak buat benda ni Jadi ini sebenarnya bergantung pada eksperimen awak dan bergantung juga pada perbincangan awak dengan cikgu lah. Jadi yang saya bagi ni adalah sebagai satu daripada jawapan yang dicadangkan saja. Okey. Alright. Okay, ini merangkumi 3.1.4 soal 41. Okey. Jadi selain daripada susu, apakah faktor lain lagi yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Fahami situasi di bawah. Okey, kehadiran air. Alright. So nanti video akan datang kita kena masuk lagi satu lagi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Jadi hari ni kita sentuh pada susu saja. Alright. Nak tengok seterusnya faktor apa? Faktor air. Macam mana tu? Jom. Nantikan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.